Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada malam ini adalah siri yang ke-30 yang mana kita insya-Allah akan membincangkan tajuk Al-Awaridus Samawiyah, dan Al-Awaridus Samawiyah yang kedua ialah Al-Atuhu ataupun Al-Utuhu. Al-Awaridus Samawiyah ini adalah perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang menghalang pentaklifan seseorang mukallaf itu. Jadi kita akan lihat sama ada halangan ini adalah halangan sepenuhnya ataupun halangan sebahagian, ataupun bagaimana. Dan pada kuliah yang lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan kategori yang pertama, iaitu Al-Awaridus Samawiyah yang pertama adalah Al-Junun, gila. Manakala yang kedua ini adalah Al-Atuhu. Jadi apakah definisi Al-Atuhu ini? Al-Atuhu ialah ikhtilalun fil aql, iaitu ada sedikit masalah kerosakan pada akal yang menjadikan orang yang berhadapan dengan masalah Al-Atuhu ini menyebabkan dia ini lambat faham ataupun dia tidak sampai tahap gila. Kalau gila ini kita katakan ia adalah satu keadaan yang hilang akal sepenuhnya, kan? Itu gila. Kalau Al-Atuhu ini dia sebahagian sahaja, dia tidak hilang akal sepenuhnya, kan? Ataupun boleh kita katakan dalam konteks yang kita lebih mudah faham, seperti contoh macam mereka yang menghadapi masalah lembam, mungkin Down syndrome contohnya, autism dan seumpamanya. Jadi mereka ini bukanlah dianggap gila, tetapi mereka berhadapan dengan sedikit masalah dalam ataupun pada akal mereka, tidak seperti mana orang yang normal, seperti orang biasa macam kita. Okey. Jadi keadaan Al-Atuhu ini menyebabkan ia faqdul idrak wa tamyiz. Dia akan hilang keseimbangan ataupun untuk sifat membezakan antara baik dan buruk. Okey. Dan Al-Atuhu ini kita kena tengok keadaan. Kadang-kadang dia akan lebih kepada hukum orang gila. Maksudnya walaupun dia contoh macam lembam, tapi telah didiagnose ataupun telah diperiksa oleh pakar perubatan contohnya, orang Al-Atuhu ataupun Ma'tuh ini dia hampir kepada hilang akal sepenuhnya. Maka kalau dia termasuk dalam kategori itu, maka dia mengambil hukum hakam orang gila ataupun Al-Majnun, dalam istilah bahasa Arab Al-Majnun. Okey. Jadi apabila dia mengambil hukum hakam orang gila, kal majnun, maka ketika itu dari segi ahliyahnya dia hanya mempunyai ahliyatul wujub sahaja, manakala ahliyatul ada dianggap tiada. Okey, so kita kena refresh balik pemahaman kita berkenaan dengan ahliyatul wujub ataupun ahliyatul ada ini, iaitu ahliyatul wujub ia sabit kepada seseorang manusia semenjak daripada perut ibunya lagi. Okey. Jadi kalau dalam perut ibu ahliyatul wujub itu menjadi naqisah, dia masih kurang lagi, dia tak sempurna lagi. Tetapi once seseorang manusia itu lahir daripada perut ibu dia, maka ahliyatul wujubnya telah menjadi sempurna. Okey. Termasuklah kalau orang gila ke, orang Ma'tuh ke, dia juga tetap mempunyai ahliyatul wujub. Manakala kalau nisbah kepada ahliyatul ada, iaitu dari segi kewajipan dia untuk melaksanakan pentaklifan ataupun ibadat tertentu, golongan Ma'tuh yang termasuk dalam kategori orang gila ini, seperti mana yang kita katakan dia mengambil hukum hakam orang gila,
Jadi dari segi ahliyatul ada, al-ma'tuh dia tidak wajib melaksanakan apa-apa ibadat. Okey. Manakala al-ma'tuh, golongan al-ma'tuh, orang yang hilang sedikit kewarasan akal, iaitu kategori yang kedua ialah dia masih mempunyai sifat idrak ataupun tamyiz, tetapi dia tidak sempurna macam orang normal biasa. Katakanlah kalau skala 10, kita ambil daripada 1 sampai 10. Kalau skala 10 itu orang normal, contohnya orang gila ni dia kosong. Skala dia kosong. Dia tak ada akal langsung. Tapi kalau golongan ma'tuh ini, kalau kategori kedua ni, dia mungkin level skala idrak dan tamyiz dia itu mungkin 5, mungkin 4. Okay? Dia masih ada, tetapi dia tidak sesempurna macam orang normal. Maka ketika itu, golongan al-ma'tuh sebegini ataupun kategori kedua ini akan mengambil hukum hakam kanak-kanak tamyiz. Kanak-kanak tamyiz yang umur yang kita katakan lebih kurang dalam 6 ataupun 7 tahun. Okey, jadi dia kalau kanak-kanak tamyiz ni, kanak-kanak mumayyiz, dia mempunyai ahliyatul wujub yang kamilah, tetapi dari segi ahliyatul ada dia naqisah. Sebab apa? Sebab kanak-kanak mumayyiz dia tidak baligh. Maka golongan ma'tuh, contohlah macam kita katakan tadi, golongan lembam, slow learner, autism, apa lagi, Down syndrome dan seumpamanya itu, kalaulah telah diperiksa dan disahkan oleh pakar perubatan yang tahap kewarasan ataupun akal mereka itu skala mungkin 3, 4, 5 itu, maka dia mengambil hukum hakam mumayyiz. Okey. Jadi kalau dia mengambil hukum hakam mumayyiz, apa dia punya kesan dia? Kesan dia ialah tidak wajib kepada orang ma'tuh yang kategori kedua yang hukum mumayyiz ini, tidak wajib melakukan ibadat, tetapi kalau dia melaksanakan ibadat, maka ibadatnya tetap sah, tetap diterima oleh Allah. Cuma dia tak wajib. Dan sebab apa? Sebab dia tidak dikira sebagai orang mukallaf yang sepenuhnya. Okey? Sebab itulah dalam isu contoh macam kanak-kanak autism ramai mungkin ramai di kalangan kita yang beranggapan bahawa mereka ini kalau dah tak mukallaf, maka kita tak perlu dah ambil tahu ataupun didik mereka berkenaan dengan ibadat. Contoh macam solat, kita dah tak mengajar mereka tentang solat, kita tak suruh mereka solat dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok dalam konsep pendidikan kanak-kanak, even daripada yang bukan mumayyiz sekalipun, kita digalakkan untuk train ataupun didik anak-anak kita ni untuk melakukan dan mengikut kita melakukan ibadat solat contohnya. Okay, jadi kanak-kanak yang macam contoh autism, Down syndrome, walaupun mereka kategori kanak-kanak mumayyiz, mereka dah balik dah, tetapi disebabkan tahap idrak dan tamyiz itu dia tidak sempurna macam orang normal, maka dia mengambil hukum tamyiz. Jadi walaupun begitu, kita juga digalakkan untuk tetap didik kanak-kanak ataupun golongan istimewa ini tentang ibadat-ibadat tertentu, contoh macam solat lah, supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan. Sebab itu walaupun tak wajib, tetapi kalau mereka laksanakan juga solat itu tetap sah, tetap diterima. Okey, itu dari segi ibadat. Dari segi katakan mereka melakukan jenayah lah contohnya, pergi ambil duit orang, istilah kita kata curi kan, ataupun pergi tikam orang tiba-tiba mati, maka mereka tidak akan dikenakan hukuman. Okey, cuma kalau yang melibatkan hak-hak hamba, maka sudah tentulah wali ataupun waris kepada golongan al-ma'tuh ini perlu bertanggungjawab, perlu membayar ganti rugi dan seumpamanya. Okey. Kemudian dari segi muamalat. Okey. Sama juga macam konsep kanak-kanak mumayyiz, iaitu sekiranya muamalat itu memberi manfaat kepada mereka
dan tidak ada konsep ataupun unsur kerugian, maka dibenarkan. Contoh macam orang nak bagi duit raya, kan? Dekat golongan kanak-kanak istimewa, boleh tak? Boleh, dan tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab pihak luar memberi duit raya contohnya, itu memberi manfaat kepada mereka. Okey. Kalaulah transaksi muamalat itu menyebabkan mereka kerugian, memberi mudarat kepada mereka, maka itu tidak dibenarkan ataupun tidak lulus dan tidak sah, kan? Contoh macam kita sewenang-wenangnya ataupun maktuh ini, golongan maktuh ini, contohlah kalau pergi kedai, kan, beli coklat 20 sen, aiskrim RM1, itu boleh tahan lagi lah. Okey, sebab itu kita panggil ada untung rugi yang minimum. Kalau contoh macam nak beli aiskrim RM1 2 tu, itu dia bergantung kepada kelulusan wali ataupun waris lah, kan? Kalau dibenarkan maka luluslah. Tapi kalau transaksi kewangan yang melibatkan mungkin ribuan ringgit ataupun puluhan ribu ringgit, kan, golongan maktuh, kanak-kanak lembam contohnya, kan, dia ada duit banyak. Okey, ambil 20,000 30,000 pergi Perodor nak tempah kereta, kan. Jadi kalau sebegitu, maka dia memberi satu kemudaratan kepada golongan al-maktuh itu, maka ia tidak dibenarkan. Okey. Baik. Jadi secara ringkas, al-maktuh ni ada dua keadaan. Satu, kalau al-maktuh yang kita kata mungkin skala tahap idrak dan tambis itu mungkin tak sampai 1% ataupun skala 1 pun, ataupun kita kata 1 lah, dan 1 tu hampir kepada kosong yang ni, maka dia akan mengambil hukum al-majnun. Tapi kalau skala dia mungkin 4, 5, kan, dia separuh daripada orang normal, maka dia dianggap sebagai macam kanak-kanak mumayyiz. Baik. Itu yang kedua, al-awaridus samawiyah yang kedua. Al-awaridus samawiyah yang ketiga ialah an-nisyan, lupa. Okey, apa maksud lupa? Lupa ini adalah satu keadaan yang menyebabkan seseorang manusia itu tidak ingat akan tanggungjawab ataupun pentaklifan yang perlu dilakukan. Okey. Jadi lupa ni dia tidak menafikan ahliyatul wujub. Sudah tentu. Sebab apa? Sebab ahliyatul wujub ni seperti mana yang kita kata, asas kepada ahliyatul wujub ialah al-hayah, hidupnya seseorang itu. Okey. Jadi orang yang lupa ni dia memang dia hidup, dia ada nyawa. Okey. Kemudian an-nisyan ni juga, lupa ni juga tidak menafikan ahliyatul ada. Kerana apa? Kerana orang yang lupa, yang dalam keadaan baligh dan berakal ini, sifat akal dia tu dia waras, dia kekal. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu tu dia terghaflah, terlupa. Okey. Jadi apa hukum dia? Apa yang menyebabkan dia sebagai halangan kepada pentaklifan ataupun ibadat tertentu ini, kita akan tengok. Yang melibatkan hak-hak manusia. Okey. Maka walaupun kita kata kita menggunakan hujah, alamak aku terlupa bayar hutang lah, contohnya lah. Okey. Maka ia tidak diterima. Sebab apa? Sebab dia melibatkan tentang hak-hak manusia. Jadi kita terlupa bayar hutang ke, contohnya, maka bila kita teringat, hutang itu tetap wajib dibayar. Okey. Kemudian kita menyebabkan kerosakan barang orang. Contohlah katakan ada pihak tertentu memberi amanah kepada kita untuk menjaga makanan contohnya, kan. Dan tanggungjawab kita ialah kena panaskan makanan tersebut contoh. Lepas tu kita terlupa. Terlupa tu pula dia ada kaitan dengan kecuaian. Jadi makanan itu basi ataupun rosak dan menyebabkan tuan kepada makanan itu kerugian besar.
Maka dalam keadaan gitu, walaupun kita lupa, kita tak boleh ambil konsep ataupun kita kata, alamak, bos, saya terlupa lah, kan? Jadi kita tak boleh gunakan hujah itu. Sebab apa? Sebab benda ini dia melibatkan dengan manusia. Adapun pada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, contoh macam dalam ibadat, puasa ke, solat dan sebagainya, maka lupa boleh dianggap sebagai satu keuzuran syar'i, kan? Jadi orang yang terlupa tidak dianggap berdosa berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah tidak mengambil kira ataupun tidak mendosakan mukallaf sekiranya berlaku tersilap ataupun terlupa dan perkara yang dipaksa seseorang itu untuk melakukan sesuatu benda, kan? Okey. Jadi contoh macam kita punyalah sibuk, kan? Ada urusan keduniaan kita dekat tempat kerja kita, kan? Sampai terlupa nak solat, punya sibuk. Okey, jadi kita kena tengoklah juga tahap lupa kita tu macam mana. Kalau kita lupa ni memang tak teringat langsung, maka itu dimaafkan. Tapi kalau kita ingat tapi kita tangguh, itu lain cerita. Itu dianggap berdosa. Sebab apa? Sebab kita masih aware, kita masih sedar, kan? Ini contoh kita buat kerja, kan, jenis tak tengok jam, duduk pula dalam bilik yang tidak ada tingkap, kita tak tahu langit cerah ke dah gelap, dekat luar, kan? Punya fokus dekat kerja kita sehingga kita terlupa, alamak, tak solat lagi, rupanya dah keluar waktu. Yang tu dimaafkan lah. Cuma jangan menjadikan itu sebagai satu alasan. Cuma kadang-kadang tak boleh nak kata juga, sebab benda lupa ni memang satu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada kita sendirilah, kan? Jadi sebab itulah kita kena tahu dan kita kena faham beberapa keadaan yang dianggap sebagai al-awaridus samawiyah, kan? Bab lupa ni bukan kita punya kerja, kan? Apa maksud bukan kita punya kerja ni? Maksudnya dia bukan ikhtiar kita, kan? Ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji seseorang hamba itu tentang dengan sifat lupa. Okey. Jadi secara ringkas pada malam ni kita telah menyentuh dua tajuk berkenaan dengan al-awaridus samawiyah, kedua yang ketiga. Dan yang keempat, okey, yang keempat al-awaridus samawiyah yang Allah uji kepada kita ialah an-naum wal irma, iaitu tidur dan juga pengsan. Okey. Tidur dan pengsan ini dia menafikan ahliyatul ada dan tidak menafikan ahliyatul wujub. Okey. Jadi selagi mana manusia itu terlena ataupun pengsan, maka dia tidak dipertanggungjawabkan dengan ahliyatul ada. Sebab ahliyatul ada ni dia punya paksi dia punya asas dia ialah al-aqlu. Okey. Dan juga al-idrak. Okey, walaupun orang yang tidur dan juga pengsan ini dia masih berakal sebenarnya. Okey, tetapi quwwatul idrak tu tak ada. Kan? Dia berakal, dia tidur, kan? Dia pengsan, dia tetap dalam keadaan berakal. Kan? Tetapi idrak, sifat kita panggil memahami sesuatu perbuatan ataupun menyedari sesuatu perbuatan secara sedar, dia tidak berlaku. Okey, sebab itulah dikatakan orang yang tidur dan orang yang pengsan ni dia tidak mempunyai ahliyatul ada. Okey. Jadi orang yang tidur ataupun orang yang pengsan ini tidak diambil kira sama ada perkataan dia ataupun perbuatan dia. Contoh, dia ketika dia tidur tu tiba-tiba dia pergi cerai bini dia, contoh kan. Rupa-rupanya dia mamai, kan, ataupun meracau.
Jadi kita kena tanya dia. Okey, dia sedar tak apa yang dia sebut tu kan. Sebab kadang-kadang bila kita mamai ataupun meracau ni mungkin dipengaruhi benda yang kita fokus, terlalu fokus dalam waktu siang contohnya. Fokus kerja ke ataupun fokus satu isu, kita terlalu tumpu benda itu. Kadang-kadang lah, bukan kata setiap malam kan, tapi kadang-kadang dia boleh mempengaruhi tidur kita, mungkin kita meracau. Okey. Jadi tidaklah diambil kira apa sahaja perkataan yang keluar dari mulut orang yang tidur ataupun orang pengsan. Orang pengsan ni jarang sangatlah kita kata meracau kan. Sebab kalau pengsan ni keadaan dia lebih dahsyat adamul idrak berbanding tidur ni. Okey. Kalau tidur ni kita kejut dia, insya-Allah dia bangun. Tapi kalau orang pengsan ni kejut biasa ni dia takkan bangun. Sampailah satu tahap tertentu barulah dia tersedar kembali daripada pengsan dia tu kan. Okey. Jadi perkataannya tidak diambil kira, perbuatannya pun tidak diambil kira. Contoh, katalah orang ni dia jenis tidur buah. Kan? Tidur kan. Dia tidur sebelah kawan dia. Dia pusing. Hempap kawan dia. Dia dah lah badan besar. Kawan dia kuih keding kan. Hempak-hempak tu meninggal dunia kawan tu. Kena hempap. Kan? Jadi dia menghempak kawan dia tu dengan ketidaksedaran. Sebab dia tengah tidur. Kan? Tidur buah, tidur mati. Jadi dia istilah membunuh dengan hempapan ketika dia tidur tu kan. Maka orang itu pun tidak dihukum ataupun tidak dipertanggungjawabkan dari segi jenayah tu, tidak diambil kira. Tetapi disebabkan dia telah menyebabkan kematian kawan dia itu, maka dia dikenakan diat. Okey. Sama juga macam dia tidur dekat rumah orang. Sama juga dia tidur buah, kaki dia tertenang pasu tuan rumah pecah. Kan? Walaupun dia tidak kita panggil berdosa, tetapi dia tetap kena bayar ganti rugi pasu yang pecah itu. Baik. Itu dari segi kita panggil perbuatan dan perkataan jenayah lah. Binisbah lil ibadat, adapun hukum ibadat kepada orang yang tidur ataupun orang yang pengsan ini, seperti mana yang kita katakan, ahliyatul ada. Jadi dia tidak wajib ketika itu, ketika dia tidur. Sebab apa? Sebab dia memang tak sedar. Okey. Cuma apabila seseorang itu telah terbangun, telah tersedar lah maksudnya, daripada tidur ataupun pengsan dia, dan waktu telah pun habis, maka ketika itu dia kena qada. Man nama an salatin falyusalliha idza zakaraha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang teringat daripada solat, sama ada dia terlupa ataupun dia terjanggu baru terbangun daripada tidur kan, maka dia kena qada lah solat tu. Okey. Jadi ketika dia tidur memang tak wajib lah dia solat, sebab memang dia tak sedar. Tetapi kewajipan solat itu sendiri tidak tergugur secara total, kan? Jadi seperti mana yang kita katakan, apabila dia telah tersedar daripada tidur ataupun pengsan dia itu, maka dia wajib qada. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam al-awaridus samawiyah bagi tidur dan juga pengsan. So alhamdulillah pada malam ni kita telah cover 3 contoh ataupun 3 kategori al-awaridus samawiyah, iaitu al-atuhu, an-nisyan dan juga an-naum wal irma. Dan insya-Allah setakat itu dahulu kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.